Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dengar tak? Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, rahmat dan inayah daripada Allah. Bersama kita dikumpulkan bersama untuk menambahkan ilmu pengetahuan dan juga berada di bawah lembayung sayap malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang berada dalam majlis ilmu akan didoakan oleh keampunan oleh para malaikat. Semoga Allah mensabatkan hati kita dengan niat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala dan juga menambahkan amalan-amalan kita dan juga dengan kita memperoleh pahala dan juga berusaha untuk tidak menambahkan dosa kerana setiap sesuatu itu pasti akan ada balasan dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita kelembutan hati dan juga hati yang lembut, hati yang baik untuk kita melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita melalui wahyu-wahyunya dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Jadi seperti mana kebiasaan kita membaca kitab Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, peringatan berkenaan dengan kematian dan juga hari kiamat. Tapi pada malam ini insya-Allah kita keluar topik sekejap bersempena dengan masuknya bulan Rabiul Awal 1444 Hijrah ini, untuk kita lebih mendekati dan lebih mengingati kepada sosok tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana bulan Rabiul Awal ini banyak menghimpunkan peringatan-peringatan, antaranya kelahiran Nabi, begitu juga dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga yang sahih diriwayatkan berlaku pada bulan Rabiul Awal, dan juga kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berlaku pada bulan Rabiul Awal. Jadi bukan bermaksud pada bulan-bulan lain kita buat tak tahu je, tidak ya. Cuma pada bulan Rabiul Awal ini lebih di-refreshkan atau diingatkan kembali untuk kita sedar tentang siapakah dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini saya nak menyentuh satu perkara yang saya rasa benda ni simple, benda ni simple tapi agak penting untuk kita ketahuinya bersama-sama, iaitu kenapakah Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan Muhammad. Kan? Kenapa Nabi ni dinamakan dengan Muhammad? Kan, kalau kita sendiri nama-nama yang telah diberikan, nama-nama kita ni pun ditasmiahkan ataupun diberikan nama mungkin oleh ayah kita atau ibu kita atau datuk kita dan sebagainya, maka sudah pasti setiap sesuatu itu ada sumber asalnya dan juga kesahihannya, apatah lagi tentang kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mulakan dengan satu hadis, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, li khamsatu asma'in. Li maksudnya aku mempunyai 5 nama. Di Nabi sini sebut aku mempunyai 5 nama. Ana Muhammadun. Yang Nabi menyebutkan nama Nabi yang pertama adalah Muhammad. Wa ana Muhammad wa Ahmad. Aku mempunyai 5 nama, iaitu aku adalah Muhammad dan Ahmad. Muhammad dan Ahmad. Aku juga wa anal maji alladhi yamhullahu bil kufra wa anal hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami wa ana al-aqib. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan Nabi ada 5 nama. Pertama Muhammad, yang kedua Ahmad, dan Nabi menyebutkan juga aku juga adalah al-mahi. Al-mahi ini bermaksud penghapus. Penghapus apa? Yang mana Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kekafiran melalui perantaraanku. Jadi melalui perantaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tahu diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai menghapuskan, dan kata menghapuskan bentuk kekafiran dan juga kejahiliahan yang berlaku pada zaman awal kehidupan Nabi sebelum Nabi dilantik sebagai Nabi dan Rasul. Bangsa Arab pada ketika itu berada dalam keadaan yang jahil. Jahil dalam arti kata tidak ada pimpinan, tidak ada bimbingan, hidup penuh dengan kefoya-foyaan, suka-suka, kan tak ada matlamat, buat apa yang dia nak buat, kan perzinaan, riba dan pelbagai lagi benda-benda yang kita anggap sebagai perkara-perkara yang jahiliyah. Maka diturunkan Nabi yang dinamakan sebagai Al-Mahi di sini untuk menghapuskan segala bentuk kekufuran dan jahiliyah tersebut. Begitu juga Nabi menyebutkan namanya adalah Al-Hashir. Al-Hashir ini menghimpun, penghimpun, penghimpun. Biasa kita dengar perkataan apa? Padang mahsyar. Padang mahsyar adalah tempat berhimpun. Mahsyar tempat berhimpun. Maka Al-Hashir adalah penghimpun, orang yang menghimpunkan. Apa maksudnya secara lebih khusus? Alladhi yuhsyarun nasu ala qadami. Nabi menyebutkan aku juga adalah Al-Hashir, penghimpun, yang mana manusia akan dihimpunkan di bawah kakiku.
Dalam erti kata, pertama semasa di dunia, bila Nabi SAW diutuskan menjadi Nabi dan Rasul, kan Nabi menghimpunkan manusia ini, dan Nabi mengajak manusia ini untuk berada di bawah panji dan juga di bawah sunnah Nabi SAW. Maksudnya nak selamat, Nabi ada sebut dalam hadis lain, aslim taslam, ya, kamu peluklah ataupun bersamalah aku dalam agama Islam ini, sudah pasti kamu akan selamat. Nabi menghimpunkan, ya, dari maksudnya agama Islam ni bukan hak milik mana-mana kaum, tak ada. Bukan hak milik Arab, tidak. Bukan hak milik Melayu, tidak. Kan? Maka Islam ini adalah hak milik semua, dan siapa sahaja boleh bersama-sama dalam Islam. Maka atas sebab Nabi itu Al-Hashir, Nabi diutuskan dan Nabi menghimpunkan dengan risalahnya dan dengan wahyu yang diutuskan oleh Allah kepadanya, menjadi asbab penyatuan kita semua di sini. Kan kita berkiblatkan kepada kiblat yang satu, ya, berimamkan dengan kitabullah, ya, dan juga sunnah Nabi SAW. Maka di sinilah kita berhimpun atas nama akidah yang benar, akidah yang sahihah. Siapa ketuanya? Tidak lain tidak bukan Al-Hashir, iaitu Nabi Muhammad SAW. Itu di dunia. Apatah lagi nanti bila kita dibangkitkan di padang mahsyar, dibangkitkan di hari akhirat, siapa yang kita cari? Sudah pasti kita semua mencari Nabi Muhammad SAW sebagai musyafa'u syafi', ya, yang dapat memberikan syafaat kepada manusia, khususnya umat Nabi Muhammad SAW. Ya, maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang betul mengikut sunnah Nabi ini akan dikumpulkan di bawah panji Nabi SAW, dan mereka lebih dekat untuk berada, dinamakan sebagai telaga Haud, ya, Haud Al-Kautsar, telaga Nabi SAW. Maka di situlah kita semua akan berada, insya-Allah. Ya, kalau kita di dunia ini, umat Islam berusaha untuk berkumpul di tanah suci Makkah, khususnya pada bulan Zulhijjah, yang sebagai salah satu seruan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kita menunaikan ibadah haji. Kalau kita tidak mampu ke Mekah, tidak mampu menunaikan haji, seruan itu berada di mana-mana di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, atas apa nama? Atas nama seruan ataupun laungan azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, jadi panggilan itu juga merupakan sebagai petanda Al-Hashir. Kan, bila dilaungkan azan, maka kita semua berusaha untuk berkumpul. Berkumpul di mana? Berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti di hari akhirat, kita semua akan berkumpul di telaga Nabi SAW atas dasar kita mengikut sunnah Nabi SAW. Jadi kita semua ni sentiasa berkumpul, tuan-tuan. Termasuklah pada Sayyidul Ayyam, ya, penghulu bagi segala hari, hari Jumaat. Ya, dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya, bila diseru oleh kamu semua pada hari Jumaat, yakni untuk solat Jumaat, maka datanglah, bersegeralah, ya, kamu ke rumah Allah Subhanahu wa taala, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli pada waktu tersebut. Jadi inilah semua petanda-petanda, ya, menunjukkan bahawa Nabi itu adalah Al-Hashir, mengajak kita sini supaya sentiasa berhimpun, ya, sentiasa bersatu hati, ya, atas nama Islam dan atas nama akidah Islamiah yang sahihah, insya-Allah. Dan nama yang ketiga yang Nabi maksudkan dalam dirinya adalah wa anal aqib, dan aku adalah al-aqib. Apa itu maksud aqib? Aqib ini tiada lagi selepasnya Nabi. Maksudnya Nabi adalah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir, khataman nabiyyin, kan, khataman nabiyyin wal mursalin, pengakhir bagi segala Nabi dan pengakhir bagi segala Rasul. Tidak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad, tidak ada lagi Rasul selepas Rasulullah SAW. Maka sesiapa sahaja yang mengaku sebagai Nabi, sesiapa sahaja yang mengaku membawa wahyu yang baru,
walaupun mendakwa aku mendapat ini daripada mimpi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dapat ini hasil pada aku yaqazah, maksud aku berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di situ boleh kita hukumkan dia sebagai al-kadhib, sebagai seorang yang penipu. Kan Nabi ada sebutkan, man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menipu atas nama aku, maka sediakanlah tempatnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad itu sendiri adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Nabi Rasul yang terakhir, Nabi dah wafat, Nabi dah berakhirnya, terputusnya wahyu pada ketika itu, tiada lagi wahyu-wahyu yang baru. Maka beramallah dan berimanlah dengan apa sahaja yang kita dapat secara langsung daripada Nabi SAW, dalam erti kata mendapatkan hadis-hadis dan juga amalan-amalan yang sahih. Tidak boleh kutip sini, kutip sini, ikut suka, ikut logik, tidak boleh tuan-tuan. Semuanya berdasarkan dalil dan juga wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bermaksud al-aqib. Hadis ini hadis yang sahih, riwayatkan Imam Bukhari dan hadis bernomor 3532. Baik. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Quran dua nama daripada Nabi, nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran disebutkan nama Ahmad dan nama Muhammad. Kan? Dalam hadis Nabi ataupun mungkin gelaran-gelaran yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Kan, kalau tuan-tuan pernah menziarahi ke Masjid Nabawi di Madinah, kalau kita mungkinlah jemaah Malaysia ni saya nampak secara umumnya jarang berada di saf hadapan. Kan, jemaah Malaysia ni betul banyak berpusu-pusu di dalam raudhah, tapi tak ramai yang berada di saf hadapan Masjid Nabawi tu. Biasanya kat belakang, kat tepi tu kan. Kalau tuan-tuan ada rezeki kan atau berpeluang untuk pergi sekali lagi, sebenarnya di dinding ni, kalau di depan saf pertama ni, di dinding dari awal masuk dari babul salam sampailah nak ziarah Nabi ke babul Baqi' tu, tertulis kat situ macam kita ni kan macam subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, masa tu tertulis nama-nama Nabi dan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh sebenarnya macam tadilah Ahmad, Muhammad, Al-Mahi, Al-Aqib, Mustafa, Mujtaba. Kan, kalau tuan-tuan juga diikuti satu alunan nasyid lah yang dikumpulkan oleh Ustaz Muhammad bin Abdullah. Apa nama kita panggil tu? Apa nama dia? Tak ingat lah nama panggilan dia. Muhammad Al-Amin, Ustaz kan yang popular tu kat TV Sarawak TV tu. Dia merakamkan satu lagu macam Asmaul Husna lah. Asmaul Husna nama-nama Allah kan. Dia merakamkan satu lagu nama-nama Nabi dan sifat-sifat Nabi. Memang panjang, saya pun tak hafal. Kan, memang banyak nama-nama tu. Tapi kalau kita mungkin selalu dengar, boleh melekatlah juga sebagaimana kita selalu melafazkan lafaz Asmaul Husna. Jadi dalam hadis ni 5 lah yang disebut, dan dalam Al-Quran biasa dia highlightkan ataupun ditunjulkan nama Ahmad dan Muhammad. Baik. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, iaitu pensyarah kitab Sahih Bukhari, Fathul Bari, menyebutkan seolah-olah ia merupakan isyarat bahawa kedua-dua nama ini adalah yang paling masyhur antara nama-namanya yang lain, dan nama Muhammad adalah yang paling masyhur antara kedua-dua nama ini. Yang selain daripada Ahmad, dua nama dalam Quran, tapi biasa kalau kita baca buku ataupun dalam kitab, biasa lebih highlightkan nama Muhammad berbanding dengan nama Ahmad. Imam Al-Suyuti rahimahullah turut menyatakan bahawa Muhammad adalah merupakan nama baginda yang paling masyhur. Baik. Kemudian Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menukilkan daripada Al-Qadhi Iyad bahawa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ahmada qabla an yakuna Muhammadan. Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ahmad. Apa maksud Ahmad? Manusia yang paling terpuji. Kan? Rasulullah adalah Ahmad sebelum menjadi Muhammad. Imam Al-Qadiyah menyatakan bahawa Nabi SAW adalah Ahmad qabla an yakuna Muhammadan, yang bermaksud Nabi SAW adalah manusia yang paling terpuji sebelum menjadi yang dipuji. Maksud Ahmad adalah yang paling terpuji. Maksudnya di sini gunakan isim tafdil.
Ya, Ahmad yang paling terpuji, dan maksud Muhammad itu adalah yang dipuji. Ya, Ahmad itu yang paling terpuji, Muhammad yang dipuji. Baik. Lianna tasmiyatu Ahmada waqa'at fil kutubis salifah wa tasmiyatuhu Muhammadan waqa'at fil Qur'anil azim. Apa maksudnya? Kerana penamaannya sebagai Ahmad terdapat dalam kitab-kitab terdahulu, ini kitab samawi yang lain. Jadi nama Ahmad ini sudah ada dibacakan, dihimpunkan dalam kitab, contohnya kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Bila disebutkan nama-nama Nabi Muhammad ini, lebih di-highlightkan nama Ahmad, tak ada lagi nama Muhammad, kecuali lah selepas turunnya Al-Quran barulah adanya nama Muhammad itu. Maksudnya pasal itu, maksudnya Nabi dikenali sebagai Ahmad sebelum diberikan dengan nama Muhammad. Baik. Dan perkara itu kerana apa? Wadzalika annahu hamida rabbahu qabla an yahmadahu an-nas. Kerana perkara itu kerana Nabi SAW telah memuji Tuhannya sebelum manusia memuji dirinya. Inilah keutamaan Nabi SAW. Nabi telah memuji Tuhannya sebelum manusia memujinya. Baik. Wa kadzalika fil akhirah yahmadu rabbah fayashfa'ahu fayahmaduhu an-nas. Begitu juga di hari akhirat nanti, baginda sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu akan memuji Tuhannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi syafaat kepadanya, oleh itu manusia memujinya. Ya, kalau kita dia sebenarnya sedap kalau baca dalam bahasa Arab lah, dia sebutkan tentang Ahmada, Muhammadan, Hamida, Yahmaduhu, ya, fa yahmaduhu, mana berkait dengan perkataan Hamida tu. Contoh kalau tu namanya Abdul Hamid, yang hamba yang terpuji. Sedap nama Hamidah, Ahmada, Muhammadan, Hamidah. Itu semua berkait dah tu, maksud-maksud yang sama, ya. Baik. Kita pun tahu dalam mungkin pernah kita bacakan beberapa kisah tentang bagaimanakah di padang mahsyar manusia ini mencari-cari siapakah yang boleh selamatkan mereka. Kan jumpa Nabi Adam tak sanggup, jumpa Nabi Idris tak sanggup, sampailah jumpa semua Nabi itu semua tak sanggup, malu untuk bertemu dengan Allah SWT, malu untuk dimintakan dipercepatkan hisab ni. Sampailah jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan bersujud dan memuji sebanyak-banyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan tadi apa di hari akhirat. Wa kadzalika fil akhirah yahmadu rabbahu fayashfa'uhu fayahmadahu an-nas, ya. Dan Allah memuji Nabi SAW memuji, dan sujud yang digambarkan dalam hadis tersebut, sujud yang lama yang tak bangun-bangun. Sangat tawaduk, sangat rendah diri, sangat nak minta dengan Allah Subhanahu wa taala ini agar dipercepatkanlah hisab, khususnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah memerintahkan, cukuplah, angkatlah kepalamu wahai Muhammad. Kan, bila dah diperintahkan dengan perintah itu, barulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya, dan kemudian Allah memujinya, dan manusia lain pun memuji di atas kesungguhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan umatnya. Nabi selamatkan kita dari awal lagi. Dari awal Nabi diutuskan sebagai Nabi sampai di hari akhirat, Nabi tetap nak selamatkan kita. Hadis lain juga mengatakan bahawa Nabi ikutkan orang manusia pertama yang dibangkitkan pada hari akhirat, dan manusia pertama yang akan membuka pintu syurga. Kan penjaga syurga tu cakap, siapa nama kamu? Aku adalah Muhammad. Nama Muhammad tu baru akan dibukakan pintu syurga. Tapi ada tak Nabi Muhammad masuk terus? Ada tak, oh pintu syurga aku ni, aku yang buka pintu syurga je, aku masuk dululah. Lantaklah orang lain dah lambat kena seksa, kenapa? Tak. Itu bukan perwatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Muhammad boleh nak masuk syurga, apa masalahnya? Dan Nabi layak, dan memang Nabi orang pertama.
yang diberikan hak itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi tetap menunggu sahabat-sahabatnya, Nabi tetap menunggu umatnya untuk masuk bersama-sama ke dalam syurga. Tuan-tuan, jadi kita ni macam mana? Kan kita ni kadang lupa dengan Nabi Muhammad, kita ni lalai, tak ingat langsung Nabi Muhammad, tak nak berselawat langsung dengan atas nama Nabi SAW. Kan, tapi nak dapat syafaat Nabi, tapi nak dapat bawah panji Nabi, tapi nak hidup, tak ada lah tuan-tuan ya. Benda tu perlu dipraktikkan, perlu diamalkan, perlu dihayati ya. Moga-moga perkara-perkara ini sentiasa membuka pintu hati kita untuk lebih mendekati dan menyayangi cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, jadi dalam satu hadis lagi, lamma wulida Nabi SAW, Ibnu Asakir telah menyebutkan dalam kitabnya daripada riwayat Ibnu Abbas bahawa ketika mana Nabi SAW dilahirkan, aqqa anhu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib telah melakukan akikah ke atas baginda. Kan kita pun tahu Nabi lahir tanpa ayah. Kan ayah Nabi Abdullah telah pun wafat, meninggal dunia sebelum Nabi dilahirkan. Jadi siapa yang jaga Nabi? Datuk Nabi Abdul Muttalib. Jadi dengan kegembiraan yang ada pada ketika itu oleh datuknya Abdul Muttalib, selepas Nabi dilahirkan, melakukan akikah. Maksudnya akikah ni adalah satu perkara amalan yang berlaku dari zaman awal lagi, yang disebutkan sebagai zaman jahiliah tadi, tapi adalah amalan yang baik dan diteruskan dalam syariat Nabi SAW. Kita tahu selepas kelahiran 4 perkara sunnah yang boleh kita lakukan selepas 7 hari kelahiran. Pertama, dinamakan, tasmiah anak tersebut, kemudian dicukurkan kepalanya, ditahnikkan dan diakikahkan. Ini sunnah yang kita kena buat apabila kita mendapat kelahiran. Yang pertama tadi apa? Dinamakan, selepas 7 hari, dicukur kepalanya, ditahnikkan, jadi pecah, kalau bahasa adat Melayu kita dipecah mulut lah, tapi ada sunnahnya lah, ditahnikkan dan juga diakikahkan. Itu sunnah ya. Jadi perkara ini berlaku juga kepada Abdul Muttalib. Bila Nabi lahir, diakikahkan, diberi makanlah ya, penduduk Arab pada ketika itu. Dan Abdul Muttalib ini adalah pembesar Quraisy pada ketika itu, dengan menyembelih kibash, sembelih menyembelih kambing, dan menamakannya Muhammad. Kan. Jadi walamma tasmiyahu bi asma'i abaih. Jadi Abul Harith bertanya kepada Abdul Muttalib, apakah yang menyebabkan engkau memberikan dia nama Muhammad dan bukan dengan nama nenek moyangnya? Kerana apa? Kerana adat budaya orang Arab, bangsa Arab pada ketika itu, biasa dia akan rotation kan, nama datuk moyang ayah dia. Contohlah kalau nama dia Ali, dia pakai nama Ali bin Abu, Abu bin Ali, Ali bin Osman, Osman bin Ali, Ali bin Abu bin Osman bin Ali. Dia pusing-pusing itu je. Itu adalah budaya Arab pada ketika itu. Dia tak akan bagi nama yang lain. Dia akan pusing balik nama moyang dia untuk anak dia. Kemudian anak tu bagi nama datuk dia pula, datuk tu bagi nama moyang. Pusing-pusing yang nama tu je lah. Kan, sebagai menunjukkan itu kekuatan keluarga susu galuh tu. Tu bangsa Arab pada ketika itu, dan dibawa juga pada zaman ini pun nama itu akan berulang-ulang. Kalau kita ni zaman sekarang ni lagi lah tuan-tuan, nama pelik-pelik. Kan, saya kat sekolah rapat dengan murid-murid sekolah ni, nama tu memang nama yang macam-macam nama lah. Tu anak-anak cucu tuan-tuan jugalah, bukan orang lain pun. Kan. Kan, nama simple sudah. Berarti panggilnya simple je pun. Nama sampai tahap apa pun nama, panggilnya Bob. Kan. Nama-nama panggilnya Lan. Kan. Nama-nama panggilnya Mat. Ya je lah, susah penuhkan kerja orang kat JPN tu, Jabatan Pertahanan Negara. Lah panggilnya sikit, baik tak payah. Kan. Baik. Jadi pada ketika itu Abul Harith tanya, kenapa tak bagi nama macam nama datuk nenek moyang atau nama yang lain? Dan Muhammad itu pula nama yang tak pernah diberikan oleh orang Arab pada ketika itu. Memang ya, satu apa-apa pun yang ketetapan itu sudah pasti atas ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala.
maka Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan kepada Abdul Muttalib. Bukan wahyu. Sebab apa? Wahyu hanya kepada Nabi dan Rasul, tapi mengilhamkan kepada Abdul Muttalib untuk diberikan nama cucunya tadi dengan nama Muhammad. Jadi pada ketika itu memang zero, tak ada lagi nak dinama orang bernama Muhammad pada ketika itu. Maka Abdul Muttalib ialah orang yang pertama menamakan Muhammad, dan kita pun tahu ini apa maksud dari Muhammad tadi, adalah yang terpuji. Baik, kenapa kau namakan dengan nama Muhammad bukan nama orang lain? Maka dijawab oleh Abdul Muttalib, qala aradtu ay yahmaduhu Allah azza wa jalla fis sama' wa yahmaduhu an-nas fil ard. Aku ingin agar Allah Subhanahu wa taala memujinya di langit dan juga manusia memujinya di bumi. Yang penting daripada tarikh Dimashq. Baik. Jadi tuan-tuan, pada ketika itu mereka juga beriman tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mereka beriman wujudnya Tuhan. Yang sudah pasti Allah. Kita pun tahu kalau kita baca kitab tafsirah dan juga beberapa tafsiran-tafsiran lain, bahawa mereka bila berkata-kata, mereka juga bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tauhid. Jadi kira-kira sebagai tauhid rububiyah. Maksudnya setiap seseorang itu semua mengaku adanya Tuhan. Kan tak ada pun manusia di dunia ini yang tidak mengaku adanya Tuhan. Kalau kita jumpa kawan-kawan kita agama lain pun, mereka tahu adanya Tuhan. Cuma alhamdulillah kita sebagai orang Islam ini, ya, kita berpegang pada Allah itu qul huwallahu ahad. Itu dalam surah Ikhlas lah, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan mereka itu macam-macam Tuhan yang mereka wujudkan. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Baik. Jadi secara fitrah asasnya Abdul Muttalib nak cucunya ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di langit, dan juga setiap manusia di muka bumi ini memujinya. Itu ilham yang diberikan kepada Abdul Muttalib. Kenapa diberikan nama cucu? Maksud tu belum dijadikan Nabi pun. Nabi diutuskan, diwahyukan pada umur 40 tahun kan? Kita pun tahu semua tu. Jadi sambung sikit lagi nanti selepas azan Isya. Wallahu a'lam.
Ya Allahumma amin. Baik, jadi berdasarkan hadis-hadis yang kita bacakan tadi, pertama Nabi sendiri mendeklarekan Nabi sendiri mengakui namanya sendiri ada 5 yang kita namakan tadi sebagai Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashid dan juga Al-Aqib. Dan kisah awal macam mana Nabi itu dengan nama Muhammad, iaitulah ketika mana lahirnya Nabi SAW, maka Abdul Muttalib mengadakan jamuan, kita sebutkan sebagai akikah, sebagai tanda kesyukuran atas kelahiran Nabi Muhammad, dan menamakan dengan nama Muhammad, satu nama yang asing yang tak pernah dinamakan oleh bangsa Arab, dan sebelum nama itu memang tak ada. Jadi itulah keistimewaan yang ada pada diri Nabi SAW, dengan harapan apa? Abdul Muttalib mengharapkan pujian Allah di langit dan juga dipuji oleh manusia yang lain di bumi. Maka perkara ini sudah pasti sangat tepat, walaupun perkara itu dari segi bentuknya dinamakan oleh Abdul Muttalib, datuknya, kan. Tetapi perkara itu tadi telah disusun, sudah pasti telah disusun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara dan juga menjadikan susuk tubuh Nabi SAW itu sebagai seseorang yang terpuji. Dan kita pun tahu Nabi Muhammad ni akan terus dipuji. Kita pun tahu dalam firman Allah SWT yang masyhur, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, perintah Allah untuk kita ni sentiasa berselawat. Kan kata Nabi SAW, dan termasuklah doa yang kita bacakan yang anak tadi, doa selepas azan. Doa selepas azan, tapi doa itu lebih merangkumi kepada pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya orang yang solat, orang yang menjawab azan, orang yang berdoa selepas azan adalah orang yang sentiasa ingat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan selama itulah Nabi Muhammad ini akan terus dipuji, dan memang selayaknya Nabi Muhammad itu mendapat pujian Allah Subhanahu wa taala dan manusia-manusia yang beriman. Kerana apa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang beriman, berselawatlah kamu ke atas Nabi SAW. Dan memang Nabi orang yang paling banyak dipuji, dan begitulah juga sifat-sifat para Nabi dan Rasul terdahulu yang mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun boleh merujuk kepada firman Allah dalam surah As-Saff ayat ke-6. Allah berfirman, wa idh qala Isa bin Maryam, apabila telah berkata Nabi Isa bin Maryam, ya bani Israel, wahai bani Israel, semasa Nabi SAW menyampaikan dakwah, inni rasulullahi ilaikum, aku adalah rasul utusan Allah kepada kamu, musaddiqan lima baina yadayya minat taurah, dan yang telah membenarkan apa yang ada di antara tanganku ini, antara kitab Taurat dan kitab Injil, wa mubasysyiran bi rasulin, dan dalam Taurat dan Injil itu dinyatakan akan seseorang yang akan memberikan khabar gembira kepada kamu, ya'ti min ba'di,
yang akan datang selepas aku daripada Nabi Isa alaihissalam, yang namanya ismuhu Ahmad. Kan, jadi sebutan nama Ahmad tadi berada dalam mana tuan-tuan? Kitab-kitab samawi yang terdahulu, kitab Zabur, kitab Taurat dan kitab Injil, dah ada nama Ahmad itu. Tetapi falamma ja'ahum bil bayyinat, bila datang kepada mereka kebenaran, lahirnya Nabi Muhammad, diutuskan Nabi SAW sebagai Rasul, qalu hadha sihrun mubin, mereka cakap ini semua sihir yang nyata. Padahal nama Ahmad Nabi Muhammad tu dah ada dalam kitab Taurat, dalam kitab ini dah cakap supaya kamu lepas habis ni, lepas ketiadaan Nabi Isa ni, berimanlah kamu dengan Nabi Muhammad. Tapi mereka tidak beriman dengan alasan Nabi Muhammad ni bukan dari kalangan Bani Israel. Mesti Nabi, bagi mereka Nabi dan Rasul tu mesti di kalangan Bani Israel, tak boleh dari bangsa lain. Sebab apa? Nabi Muhammad ni bangsa Arab. Bukan, Muhammad ni Muhammad yang tipu, dia tak nak beriman. Maka itu adalah helah mereka untuk tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mereka lah sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana lahirnya kita sebagai seorang Islam dan hidupnya kita sekarang pun sebagai seorang Islam, dan insya-Allah matinya kita nanti juga sebagai seorang Islam yang kenal siapakah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terpuji, yang sentiasa mendapat pujian Allah, mendapat pujian di kalangan manusia. Dan berterima kasihlah kalau kita ini ataupun anak-anak kita yang ada nama Ahmad, yang ada nama Muhammad, kita memikul satu tanggungjawab yang besar dan berat sebenarnya untuk memelihara kesucian nama-nama tersebut, nama Ahmad, nama Muhammad dan apa saja nama-nama yang baik atas nama Islam. Bila kita berdiri atas nama Islam, kita perlu berakhlak dengan akhlak Islam yang turut diajar, sentiasa diingatkan oleh Nabi SAW untuk kita berperibadian dengan apa yang dibawakan oleh Nabi SAW. Moga-moga bulan Maulid ini, bulan Rabiul Awal ini, sebab saya sebutkan awal tadi, lebih mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW, lebih kita kenal siapakah dia Nabi, dan dari masa ke semasa mendatangkan lebih banyak cinta kita kepada Nabi SAW. Maka saya mohon ampun dan maaf yang berserta kasar kata kerana segala kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة.